Okey. Yang tak mau komen tak mau. Kita tengok yang mana paling banyak. Yang nak ke yang tak mau? Yang tak mau bagi tahu tak mau, yang nak bagi tahu nak. Okey, buku dia punya ni, ini adalah kod Dajjal yang ada di wajah PAS. Alhamdulillah. Nak, alhamdulillah. Sobri kata nak, Iskandar kata nak. Baik. Adakah dengan saya jelaskan ataupun jelaskan, korang pun nampak, tapi saya cuma jelaskan saja. Saya bagi tahu kod ni kod yang korang nampak. Saya cuba jelaskan. Adakah korang marah saya jika saya jelaskan tentang kod Dajjal yang ada pada PAS ini? Ataupun korang rasa bersyukur, rasa berterima kasih, syukur, alhamdulillah, nampak juga rupa Dajjal yang ada pada PAS. Tak marah Janji tak marah Janji siapa PAS dalam ni? Kata PAS tak marah. Tulis PAS tak marah. Siapa PAS dalam ni? Ada 172 mata, 78 mata memandang daripada muka buku, dan juga 145 mata memandang daripada TikTok. Terima kasih daripada TikTok. You are great. 123 share. Wow, tag screen mantap guys. Alhamdulillah. Tulis PAS tak marah jika saya sokong Pak Yus. Alhamdulillah. Saya PAS. Marah tak? Marah tak? Bila Pak Yus nak share tentang kod Dajjal yang ada pada PAS. Rasa bersyukur. Janji, alhamdulillah, janji tak marah. Allahu Akbar. Share lah lagi. Suka share lah. Share. Nah, kita nak beritahu sebab yang paling jelas dalam banyak-banyak perkara, yang paling jelas macam Dajjal ni adalah parti PAS. Okey? Alhamdulillah. Janganlah lari. Panggil masuk balik. Jangan lari, masuk balik. Alah, nak buat boykot kawan-kawan. Masuk. Ni nak bagi pendidikan. Askatolik. Askar apa? Ilmu akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Okey. Baik. Yang ni hampa jangan lepas. Bila Dajjal datang, dia offer syurga dan neraka. Yang ni hampa kena ingat, tidak ada mana-mana pihak yang berani menawarkan syurga dan neraka selain daripada Dajjal. Setuju? Tidak ada, no one yang berani menawarkan syurga dan neraka. The code nombor 1 adalah tawaran syurga dan neraka. Dan Rasulullah telah berpesan kepada kita, jika Dajjal dia offer syurga, itu adalah neraka. Neraka itu adalah syurga. Jadi kita tengok dekat sini, yang berani mengambil tugas Dajjal mengoffer syurga neraka pada hari ini adalah PAS. Iklan dia, promote dia dekat baju, dekat banting banner dia adalah syurga. Undi PAS masuk syurga. Betul Dajjal? Jika betul tulis betul.
seperti Dajjal. Betul Dajjal? Betul? Betul? Nampak macam Dajjal? Bin Laden? Betul? Betul nampak mereka seperti Dajjal? Nampak? Nampak parti tu? Yes, betul. Parti ni sangat mirip dengan Dajjal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ustaz apa? Renungkan tentang kod Dajjal yang ada pada parti yang kamu follow. Khawatirnya jika kamu menjadi ikutan orang lain, maka kamu menjawablah nanti depan Allah. Kita teruskan kepada kod yang seterusnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita teruskan kepada kod Dajjal yang seterusnya, iaitu kod Dajjal yang kedua. Kod Dajjal yang kedua yang ada pada PAS. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul Pak Yus, dah terang lagi bersuruh daripada Mandrif. Syukur Alhamdulillah. Abdul Hamid. Syukur Alhamdulillah. Baik, kita teruskan kepada kod Dajjal yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kod Dajjal yang kedua yang ada pada PAS adalah, siapa yang sudi, tak apa, saya bagi tahu. Kod Dajjal yang kedua, apabila Dajjal datang, maka berlakulah masalah air. Namun jika Dajjal sebenar datang, masalah berlaku selepas berlakunya kemarau. Tetapi Rasulullah bagi tahu yang ni lagi teruk daripada Dajjal. Walaupun kita sering hujan, walaupun kita sering basah keadaan air, bila dia datang memerintah, maka air pun jadi susah. Adakah kamu melalui situasi seperti ini? Masalah air apabila datangnya wajah Dajjal itu. Nampak? 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 201 mata memandang daripada muka buku dan 177 daripada TikTok. Bila dia datang, dia menyusahkan rakyat, dia buat rakyat terhegeh-hegeh nak ke dia, nak air ke nak kepimpinan ulama, nak air ke nak syurga? Nak air ke nak syurga? Nak air ke nak syurga? Weh, nak air ke nak syurga? Ini dunia. Nampak? Kod kedua Dajjal yang ada pada PAS. Jangan lari, masuk balik. Tu lari tu sebab dia dah mula, otak dia dah fungsi. Otak dia fungsi. Dia start berfungsi, tak boleh terima hakikat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jelas masalah apa di kod 2 tadi? Kod pertama tadi adalah tawaran syurga dan neraka. Itu adalah kerja Dajjal. Dan yang keduanya, bila Dajjal datang memerintah, maka ada masalah air. Samakah sama macam Dajjal? Samakah sama macam Dajjal? Anda kata sama, komen. PAS sama macam Dajjal. Tulis guys. Kena rajin. Muka buku kena rajin, kena tulis. Walaupun kita dah berumur ke apa, kita kena tulis. Itu jihad kita. Tulis. PAS sebiji sama macam Dajjal. Ini adalah kod kedua, dah sebiji. Sama.
Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Dua kod ini adalah sangat-sangat mirip. Ni kata torut ni, torut ni nak maaf apa? Torut. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lepas ni kita gulung, Bila Dajjal ni menyusahkan orang rakyat, dia akan offer segunung roti. Betul? Dia buat tawaran segunung roti, betul? Tulis segunung roti. Muka buku tulis, tulis. Dia datang, ini adalah kod yang ketiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam bangau. Ini adalah kod ketiga adalah segunung roti. Yes, segunung roti. Terima kasih yang tulis. Bukan nak bagi semua dapat ingat. Ini adalah majas. Apabila dia menyusahkan rakyat dengan air, maka dia offer air percuma. Siapa yang dapat air percuma tu? Siapa pernah dengar tentang program air percuma kepada rakyat? Siap. Siapa yang pernah dengar tentang program air percuma, bagi tahu pernah dengar. Dia disusahkan rakyat, dia tak bagi rakyat air, kemudian dia bagi program air percuma. Namun itu hanyalah segunung roti. Kerana apa? Kerana itu adalah air yang dicuri. Maknanya segunung roti bukan percuma betul itu. Dia dah curi air tu, dia bagi percuma dekat rakyat. Siapa yang tahu pasal Dajjal ni? Ini kod ketiga. Nampak? Yang hantar emoji marah tu komen lah. Tak payah hantar emoji saja. Luahkan. Tak apa Ni dekat muka buku ni 216 mata memandang. Guys, ada berapa mata memandang dekat muka buku? Saya nampak 213. Segunung roti guys. Curi ayat, bagi dekat rakyat, bagi tahu saya bagi percuma. Itu masuk segunung roti. Sama juga dengan segunung roti yang dikatakan tutup judi. Dia tutup kedai judi, tetapi judi berleluasa. Berleluasa di negeri dia. Rakyat masih berjudi. Malah sangat hebat. Dia konon dia bagi segunung roti, kami tutup judi. Tetapi ada judi yang di open secara berleluasa di negeri dia. Siapa yang setuju? Ada 218 mata memandang daripada muka buku. Nampak? Berleluasa. Berlaku judi tersebut berlaku. Dia kata kami tutup pintu depan, tapi banyak pintu-pintu yang tidak berdaftar terbuka. Banyak pintu-pintu yang terdaftar terbuka. Guys, apakah ini guys? Apakah ini guys? Tak tahan guys. Dia orang dah tak tahan guys. Dia orang tak tahan guys.
Itulah dia. Sebab apa? Sebab nampak judi. Tu di antara segunung roti. Nampak macam Islamik kan? Nampak macam dibagi tutup judi kan? Tetapi ramai yang kalah judi di dalam negara tu, dalam negeri tu. Jadi ini adalah kod Dajjal yang ketiga. Segunung roti. Nampak? Nampak licik kan? Dajjal memang licik. Dajjal memang licik. Jadi 3 kod ini adakah mencukupi ataupun perlu sambung lagi? Macam mana you boleh kata tambah dosa sedangkan saya bagi tahu tentang Dajjal? Saya kau baru aku salah juga kan? Lagu Suci Dalam Debu yes. Suci Dalam Debu, kepala bana dia. Suci dalam debu. Allahu Akbar. Jemput minum. Bagi cas. Kedua kopi cas. Baik. Dajjal ni dia tidak bertindak sendirian. Ini kod Dajjal yang keempat. Jaga. Apa saya tengah like kan? Ini adalah kod Dajjal yang keempat. Kod Dajjal yang keempat, tulis kod Dajjal yang keempat yang ada pada pas, tulis. Kod Dajjal kod Dajjal yang keempat. Okey. Kod Dajjal yang keempat yang ada pada pas. Dajjal dia bukan bergerak sendirian. Dia ada tentera dia. Dia ada tali barut dia. Dia ada tali barut dia. Dia ada tentera dia, ada tali barutnya. Dari manakah datangnya tentera Dajjal? Adakah anda ketahui? Tentera Dajjal itu dia datang daripada mana? Ini kod Dajjal yang keempat. Tulis. Andai kata siapa yang tahu, tulis, saya nak tangkap yang kamu beritahu. Daripada Iran, Pak Yus, Khairul Husni bagi dengan cepat, dengan pantas. 70,000 tentera Dajjal datang daripada Iran. Apakah urusan PAS dengan Iran sekian lama, guys? Kita nak tanya, apakah urusan pemimpin-pemimpin PAS ini sekian lama dengan Iran sehingga akan membawakan kita jatuh hati kepada Iran, sukakan Iran, mengidolakan Iran satu ketika dulu. Nampak? Jika Badrul Syam kata fitnah, fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? Sedangkan saya sedang cerita tentang kod-kod Dajjal yang ada pada PAS. 4 kod ini makin hampir dengan Dajjal. Sangat hampir, makin jelas. Jelas ke jelas? Tentang wajah Dajjal ada pada PAS. Jelas ke jelas? Sebiji. Sebiji, guys.
Jadi bila kita kumpul, kita susun, kita macam Ustaz Auni bagi tahu puzzle. Dia macam puzzle. Kan gambar-gambar cantum. Nampaklah Dajjal. Jadi bila kita cantumkan dengan kod yang satu, kod 2, kod 3, kod 4, kita dah nampak dah kedajjalan, wajah Dajjal yang ada pada PAS. Sebab itulah banyak kerja-kerja syaitan, iblis dan syaitan yang PAS buat secara terang. Sebab wajah dia pun wajah Dajjal. Kerja iblis dan syaitan secara terang dilakukan kerana nama dia nama parti Islam. Tapi kerja dia iblis dan syaitan. Tak heran dia buat kerja. Kamu pelik, buat apa buat kerja? Dia kata dia nama parti Islam, tapi kenapa dia buat kerja iblis dan syaitan? Tengok rupa dia betul-betul. Siapa dia? Astaghfirullahalazim, Dajjal rupanya. Allahu Akbar. Ya Allah. Makcik, pakcik. Ya Allah. Allahu Akbar. Duk mengaji sifat 20. Duk mengaji tauhid. Ya Allah. Lepas tu dah tergelincak sokmo ni pasal apa? Duk ingat ku ada tok guru, tak apalah, tok guru ada, tok guru jawab. Masalahnya tok guru mana? Dia mai ikut mana? Astaghfirullahaladzim. Buat apa dia? Kita tak nampak dia. Buat apa tak nampak? Apa awak ingat Allah tak uji kita? Memang Allah uji kita. Ya Allah, ya Rasulullah. Patutlah jadi beringatlah. Jangan duk kafirkan orang. Jangan duk kata orang murtad. Sebab Dajjal dia nak kafirkan orang, dia nak murtadkan orang dengan cara mengkafirkan orang lain. Kafirkan orang lain automatik kena kat diri kita. Nauzubillah. Simple dia. Dia tak payah pun bagi hang satu ajaran ke apa-apa. Dia buat bagi hang rasa bagus, hang rasa Islam, hang rasa terpaling Islam. Kemudian dengan mudah hang melafazkan kafirkan orang lain, menafikan orang lain, musuh Allah apa semua. Benda tu terpatah balik kepada diri sendiri. Dajjal buat macam tu. Yang ni kena berhati-hati. Perlu saya sampaikan kod-kod Dajjal ni kepada anda? Saya nak tanya. Setakat 4 kod Dajjal ini perlu untuk menyelamatkan Islam kita daripada diputar belikkan? Dia tak bagi you Kristian, dia tak bagi you Buddha, dia tak bagi you Hindu, tetapi dia bagi you rasa you ter-Islam, you terbaik, dan you mudah mengkafirkan orang lain, you mudah sesatkan orang lain, you mudah mengatakan orang lain murtad. Dengan sendirinya benda tu terpatah balik kepada orang yang kata. Adakah ini penting untuk disampaikan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa lama dah kita buat kerja ni bila kita rasa kita tu tersangat Islam, sampai sembelihan orang lain tidak mahu diterima. Berapa lama dah kita jadi macam tu, sehingga kita tak mahu berimamkan imam-imam yang lain selain daripada PAS. Berapa lama jadi macam tak kenaya. Dia tak perlu ubah agama kamu, dia buat kamu rasa bagus saja. Simple. Dia tanam sifat iblis, dia tanam sifat syaitan, you rasa you bagus,
dengan mudah you kafirkan orang, you kata orang murtad, lingkup jahanam. Perlukah perlu kod-kod Dajjal ini disampaikan kepada saudara-saudara saya? Kita teruskan dengan kod Dajjal yang kelima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kod Dajjal yang kelima, guys. Kod Dajjal yang pertama, kod Dajjal pas yang pertama, kod Dajjal yang ada pada pas yang kedua. Kod Dajjal pas yang pertama tadi apa dia? Menyediakan syurga dan neraka. Dia offer syurga dan neraka, kod Dajjal pertama. Yang kedua, kod Dajjal yang kedua dia bagi apa saat ni? Tulis balik. Apa ni, ingat tak ingat ni? Tulis balik. Bila dia datang jadi apa? Masalah air. Kod Dajjal yang ketiga, segunung roti. Kod Dajjal yang keempat, tentera Dajjal datang daripada Iran. Kod Dajjal yang kelima. Kod Dajjal yang kelima ni, negara sering diganggu pemikiran oleh mereka di lampas, kononnya mengatakan mereka miliki ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang paling perlu dihormati. Mereka demand untuk dihormati. Betul? Kami ada ulama. Ulama kami, ulama politik. Ulama yang ada dalam negara ni tak boleh pakai. Tak boleh. Ulama kami paling betul. Ulama kami paling jelas, kata mereka. Namun yang peliknya, bila kita tengok perangai Dajjal ni, dia sering menyamar jadi orang-orang baik, orang-orang soleh. Dia suka menyamar jadi Imam Mahdi. Dia suka menyamar jadi Nabi Isa. Namun apabila datang kebenaran, maka dia mula gelabah. Seperti mana datangnya ulama besar dunia ke Malaysia baru-baru ini yang telah dijemput oleh PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Maka ulama dunia itu disantuni oleh guru-guru pondok dan madrasah-madrasah datang bertemu dengan ulama dunia. Namun di kala itu ulama PAS tidak kelihatan. Betul? Apakah dia tidak merasai getaran ini? Getaran ulama dunia yang dihormati. Apakah sebenarnya berlaku? Mengapa mereka tidak ada getaran itu? Dia tak terfikirkah? Mereka tidak muncul-muncul. Mereka tak muncul, guys. Ini yang peliknya. Kod Dajjal yang kelima ini sangat-sangat membuatkan kita pelik. Sepatutnya jika kamu ada ulama yang hebat di Malaysia, kenapa kamu tidak bersama dengan ulama dunia apabila ulama dunia hadir ke negara kamu? Kenapa kamu tak santuni? Adakah kamu takut berhadapan dengan ulama sebenar?
ataupun ulama sebenar mengenali kamu. Sebab pro Syiah Pak Yus, Khairul kata. Oh, maksudnya aliran lain-lain, sebab tu tak boleh bertembung. Macam tu. Sebab aliran ulama dunia datang, ahli sunnah wal jemaah datang, you, who are you? Who are you? Kau orang ikut siapa ni? Pengikut PAS. Kau orang pengikut siapa ni? Kod Dajjal yang kelima yang ada pada PAS. Dan ini adalah kod Dajjal yang keenam. Dia orang dah tak tahan, guys. Dia orang cabut lari, guys. Ada yang cabut lari ke? Muka buku Facebook maintain, naik, upgrade, up. Dekat TikTok cabut lari habis. Sebab kat TikTok ramai pok-pok. Kod Dajjal yang keenam adalah kod yang sukar. Iktiraf ini sukar dimiliki, sukar diperolehi oleh mana-mana makhluk yang bernama manusia. Dan Rasulullah pernah bagi tahu, Rasulullah juga bagi tahu, Dajjal ini tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Dajjal tak boleh masuk ke Mekah dan Madinah kerana dijaga oleh para malaikat. Ini adalah iktiraf Dajjal yang sangat hebat, yang kita dapat tahu daripada pesanan Rasulullah tentang Dajjal yang tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Kod keenam ini sangat jelas dan menakutkan. Bukan menakutkan takut kat mereka, menakutkan kerana kasihankan pengikut mereka. Guys, Rasulullah beritahu sebelum datangnya Dajjal, Rasulullah lagi bimbang kepada ulama jahat kerana dia lebih teruk daripada Dajjal. Astaghfirullahaladzim. Betul, memang teruk. Dajjal tak boleh masuk pada 2 tempat, dia tidak boleh masuk kepada 4 tempat. Ini adalah kod Dajjal yang ketujuh, bermakna dia lebih teruk daripada Dajjal. Sebelum datangnya Dajjal yang sebenar, maka Rasulullah bagi tahu ada yang paling ditakuti Rasulullah adalah ulama su yang lebih teruk daripada Dajjal. Jadi guys, adakah anda mendapat tujuh kod ini? Saya tak mau tambah lagi, walaupun boleh tambah. Boleh tambah, namun saya tak nak tambah sebab saya nak korang semua ingat. Jadi
Jelas kan? Jelaskah jelas? Wajah rupa Dajjal yang ada pada PAS? Jelaskah jelas? Jika jelas, komen jelas. Jika jelas, tulis jelas. Senang tengok. Tulis. Jelas. Jadi tak pelik jika kerja-kerja iblis dan syaitan yang dilaksanakan oleh PAS itu bukanlah sesuatu yang pelik, kerana wajah Dajjal itu ada pada PAS. Siapa yang ada record live ni? Siapa yang record live ni tolong komen dah record. Tak pelik. Memang PAS itu saling tak tumpah. Dajjal masa kini, Dajjal di negara kita, Dajjal di zaman kita. Alhamdulillah. Ada kata mulut fitnah, dia kata. Adakah yang saya cerita tadi fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Jadinya UMNO dah buat dah kerja-kerja Islam, UMNO dah sediakan semua dah. PAS ni tak payah nak acah-acah lah, sebab kami nampak Dajjal ada pada PAS, dan kami tidak mengharapkan Dajjal menjaga agama kami. Setuju? Kami tidak teringin, tidak berminat untuk membiarkan agama kami diuruskan oleh parti yang mirip dengan Dajjal ini. Kami tidak mahu agama kami menjadi huru-hara apabila diuruskan oleh parti yang seperti Dajjal itu. Okey? Jadi dia tak payah perasan tentang ulama-ulama PAS yang ketakutan apabila ulama dunia hadir ke negara ini. Kamu menghilangkan diri. Kami tak heran dengan ulama-ulama PAS. Kami ada ulama dunia, kami ada ulama-ulama Malaysia. Jadi kepada PAS yang perasan, yang rasa hampa tu sangat-sangat Islam, tetapi yang kami jelaskan tadi, parti kamu sangat-sangat Dajjal. Jadi tak pelik dengan kerja-kerja iblis dan syaitan yang kamu bawa, yang kamu hidangkan kepada masyarakat di Malaysia ini. Yang terikut dengan Dajjal, kita tak mampu buat apa-apa. Hanya Allah sahaja. Kita serahkan kepada Allah. Yang penting ingat, Allah pesan, Rasulullah pesan, jaga isteri dan anak-anak kamu. Kepada parti Dajjal, yang mirip Dajjal, yang seperti Dajjal, I'm sorry. Bagi tahu dekat mereka, I'm sorry. Bagi tahu dekat PAS. Kepada PAS, parti yang mirip Dajjal ni, senang cakap Dajjal lah, senang cakap. Kami tidak percaya kepada pembawaan kamu, kerana pembawaan kamu adalah pembawaan Dajjal.
Alhamdulillah. Ini bukan tentang politik. Ini tentang akidah. Sebab tu kerja-kerja iblis dan syaitan pesat dilakukan di dalam PAS kerana wajah dia adalah wajah Dajjal. Waalaikumsalam Ramzul Zul. Adukah Kerambit. Yes, kita tolak parti Dajjal. Tolak. Kita tolak parti Dajjal ni. Kita kena tolak. Kita kena berani berterus terang. Kami tak terima PAS kerana apa? Sebiji dengan Dajjal. Aku yang daripada PAS pun tolak PAS sebab apa? Sebab rupa Dajjal ada pada PAS. Sebab kerja-kerja iblis dan syaitan yang PAS lakukan, yang PAS bawa, dan juga rupa Dajjal yang ada pada PAS, hanya nama Islam untuk menutup kejahatan mereka, kesyaitanan mereka. Tetapi wajah mereka tak boleh tutup. Wajah mereka adalah wajah Dajjal. Jadi kepada saudara-saudara saya, adik-beradik, semua yang mengenali saya telah menjawab mengapa saya tolak PAS. Kerana Allah Ta'ala. Saya lawan PAS sebab Allah, kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Kita menentang PAS kerana Allah. PAS lah yang memalukan agama. Peduli apa kau tolak PAS? Aku pun peduli apa terima PAS. Memang kalau dah ikut Dajjal tak ada buat apa dah. Tak kisah pun. Yang penting aku sampaikan. BN terbaik. Terima kasih Ustaz. Siapa yang boleh hafal cerita ni? Siapa yang tak boleh hafal cerita ni, boleh ambil record live ni di dalam YT saya, Yusni Yusof. Okey? Dan korang kena hafal tentang cerita-cerita Allah SWT. Dengan cerita-cerita PAS mirip Dajjal ini, untuk ditanam dalam pemikiran masyarakat supaya tidak mendekati parti yang seperti Dajjal ini, kerana mereka sangat berbahaya, merosakkan akidah kita. Na'udzubillah. Tolong jaga. Ingat, nama dia memang nama Islam untuk menutup kerja-kerja iblis dan syaitannya, namun rupa Dajjalnya tetap jelas. Itulah dia PAS. Nama parti Islam, tetapi kerja-kerja iblis dan syaitan, rasuah, fitnah, segala macam kejahatan yang dibawa olehnya, yang dibawa secara beramai-ramai, dikumpulkan, merosakkan anak-anak seluangnya, namun wajah Dajjal dia tak boleh tutup. That's why kita kena tentang PAS ini, kerana dia adalah mirip Dajjal. Seolah-olah PAS ini adalah Dajjal di negara kita, Dajjal di zaman kita. Betul. Hina Sultan. PAS hina Sultan. Betul. Jadi guys, jangan pernah gentar untuk menentang parti ini kerana dia adalah mirip Dajjal. Jangan rasa bersalah. Jangan rasa bersalah. Hashtag PRM, dia mengata PAS, benda ialah hashtag bila
Benda yang tak pasti tu yang aku bagi tahu pasti tadi. Suruh PDRM tengok balik video aku. Aku kuat tengok sagi PDRM tengok pun, pastilah Pak You share ni. Pastilah. Apa yang tak pasti ya? Adakah aku kongsi benda yang tak pasti? Aku kongsi benda yang pasti mah. Kami kena berwaspada. Hampa penjenayah. Takkan kami nak bersama dengan hampa. Kita minum dulu. Siapa yang dah tahu dah PAH ni macam Dajjal daripada dulu, sebelum saya bagi penerangan, tolong bagi tahu. Komen saya dah tahu. Komen saya dah tahu. Yes, hingga sultan kaki fitnah tu kerja-kerja setan. Tu saya kata, nama Islam kerja iblis dan syaitan rupa Dajjal. Itulah PAS. Itulah PAS. Nama Islam buat kerja iblis dan syaitan rupa Dajjal. Terbaik lah dekat Facebook. Saya dah matikan dekat TikTok. Alhamdulillah. Baik. Siapa dalam ni rasa macam Pak Yus, saya tak suka kat Pak Yus. Saya tak suka Pak Yus kata dekat parti saya, parti awak adalah parti saya juga. Namun saya sayang akidah saya, Pak Yus. Saya sayang akidah saya, Pak Yus. Saya tak perasan, Pak Yus. Selama ni saya ada kata ke orang, tak bersama dengan PAH ni, kapiak lah, sesat lah. Baru saya perasan, Pak Yus, rupa-rupanya Dajjal punya putak belik, dia tak bawa Kristian ke hamba, dia tak bawa Hindu ke hamba, dia tak bawa Buddha ke hamba. Dia nak bagi hampa pusing ya, dia buat hampa rasa hampa sangat Islam, hampa sangat Muslim, hingga hampa mengkafirkan orang Islam yang lain. Maka di situ berlakulah kekafiran terhadap kamu. Hampa jangan main-main tu. Dia boleh cancelling lagu tu kan? Allahu Akbar. Minta bil dek. Ambil bil. Dia boleh jadi lagu tu. Patutlah akhir zaman ni Rasulullah kata siang Islam, malam jadi kafir, malam kafir, siang jadi Islam. Rupanya hang kafir mengkafirkan. Itulah dia nilai-nilai Dajjal yang ada pada PAS. Jadi guys, awas. Wajah Islam kerja iblis dan syaitan, wajah Dajjal.